30 minit diberikan kepada untuk pembahas-pembahas dan 30 minit bagi pihak kerajaan untuk menjawab. Saya mencadangkan 10 minit untuk pembentang dan 20 minit untuk pembahas. Cuma saya ingin dapat kepastian berapa orang yang minat. Ya, saya telah juga diberikan senarai oleh Ketua WIP Pembangkang, iaitu Kuantan akan bentang 10 minit, Kulai 5 minit, Sepang 5 minit, Rantau Panjang 5 minit. Kalau begini tak ada peluang untuk Barisan Nasional, dan saya minta supaya Kuantan 10 minit, Kulai 5 minit, Rantau Panjang 5 minit dan Kuala Selangor 5 minit. Sepang akan datang. Ya, sila. Ya, sila Yang Amat Kuantan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya terima kasih kerana beri peluang saya membahas usul di bawah 18.1 berkenaan dengan isu 162 kanak-kanak yang didakwa terabai, yang dikeluarkan oleh akhbar. Yang pada mula ini saya ingin mengatakan kepada semua bahawa usul ini adalah untuk mencari jalan penyelesaian Datuk Yang di-Pertua dan bukan untuk mencari kesalahan sesiapa. Saya ingin merakamkan di sini bahawa saya iktiraf bahawa pihak-pihak yang bertanggungjawab kerja keras dan amat ikhlas di dalam melaksanakan tugas mereka. Malah saya tahu bahawa ramai di antara petugas-petugas di Pusat Perlindungan Kanak-kanak ini overwork dan overstretch dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Jadi saya cuma ada interest kanak-kanak tersebut, the best interest of the children, dan itulah sebabnya usul ini dibahaskan dan dibangkitkan dan dibahaskan. Saya juga harap bahawa para petugas di pusat tidak rasa stres, sebab sekarang ini mereka under pressure dan mereka disalahkan. Ada yang mencari siapa yang pengadu dan sebagainya. Seharusnya perkara ini tidak berlaku kerana kita ingin mencari kebaikan, penambahbaikan dalam isu ini. Saya ingin merujuk kepada dasar perlindungan kanak-kanak negara, di mana kanak-kanak ini dikatakan dalam dasar perlindungan kanak-kanak negara ini, kanak-kanak merupakan modal insan yang penting kepada negara. Modal insan ini dapat dibangunkan kepada tahap optimum melalui penyediaan persekitaran yang selamat dan kondusif. Sehubungan itu, perlindungan terhadap kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi adalah satu aspek penting, hendaklah diberikan keutamaan. Dasar ini selaras dengan falsafah konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Ia juga selaras dengan Akta Kanak-kanak 2001. Datuk Yang di-Pertua, definisi perlindungan seperti dalam Dasar Perlindungan Kanak-kanak ialah strategi dan aktiviti untuk mencegah dan bertindak balas terhadap pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Dalam aduan ini ialah berkenaan dengan pengabaian, di mana pengabaian merujuk kepada kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas, fizikal, emosi dan pembangunan dari segi kesihatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak. Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya, termasuk mengancam nyawa. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menjurus kepada aduan-aduan yang disampaikan di dalam berita ini, dan kemudian sudah pun saya buat penyelidikan lanjut, Tan Sri Yang di-Pertua, antara aduan yang diberikan bahawa tidak cukup kaki tangan. Aduan yang diberikan ialah bahawa rasio ataupun nisbah satu orang penjaga kepada 10 orang kanak-kanak. Ada 30 orang kanak-kanak di bawah 4 tahun dan ada 3 shift yang bekerja, dan setiap shift ada dalam 2 hingga 3 orang petugas. Jadi apabila tidak cukup petugas, berlaku perkara macam ni, Tan Sri Yang di-Pertua. Gambar ini yang saya tunjukkan ini menunjukkan kanak-kanak ini tidur dengan botol susunya di mulut, dan botol susu itu disendal dengan bantal. Jadi kalau dalam definisi pengabaian, ini boleh menyebabkan kanak-kanak itu tercekik dan boleh menyebabkan maut.
Jadi ini dalam definisi ini dikira sebagai pengabaian ya, Tan Sri Yang Di-Pertua. Jadi sepatutnya kalau mengikut best practice ya, anak-anak di bawah 6 bulan perlukan nisbah 1 hingga 4. Kalau satu orang yang menjaga 4 orang bayi. Dan harus diasingkan daripada kanak-kanak 6 bulan ke kanak-kanak yang setahun kerana mereka memerlukan penjagaan yang berbeza. Ya, memerlukan rangsangan yang berbeza. Apabila kanak-kanak itu mulai aktif berjalan 1 tahun hingga 2 tahun, perlu lagi aktiviti-aktiviti yang berbeza. Tidak boleh dimasukkan dalam satu bilik dan semua kanak-kanak diletakkan di situ. Itu aduan yang pertama. Aduan yang kedua berkenaan dengan kanak-kanak makan di tepi longkang. Kanak-kanak ni makan di tepi longkang kerana katanya dewan makan itu ditutup. Kerana renovation, ini jawapan yang saya dapat daripada Exco Kerajaan Negeri. Akan tetapi, siasatan yang saya buat mendapati bahawa dewan makan itu dan dapur ditutup kerana disita. Disita kerana air kubahan tidak mengalir keluar dengan baik. Dan masalah ini tidak diselesaikan daripada Julai 2015 sehinggalah menimbulkan keadaan di mana kanak-kanak ini terpaksa makan di tepi longkang. Ya, ini gambar-gambar yang begitu sebab untuk kita tengok. Tan Sri Yang Di-Pertua, aduan yang seterusnya berkenaan kanak-kanak yang dikurung di katil yang terlungkup. Di katil yang terlungkup, Tan Sri Yang Di-Pertua, ini gambar kanak-kanak yang dikurung di bawah katil yang ditelungkupkan. Cot, ya, baby cot ditelungkupkan, dan kanak-kanak yang hyperaktif ini dikurung di situ. Mungkin oleh kerana tak cukup kaki tangan. Saya tak menyalahkan siapa-siapa. Ya, dan mungkin tak boleh nak manage the situation. Jadi wujud keadaan macam ni. Tan Sri Yang Di-Pertua, ini adalah satu gambar-gambar yang amat menyentuh hati dan menimbulkan perasaan sebab dan sedih kepada saya. Dan haruslah kita beri satu pertumbuhan ya, dan satu perhatian kepada mereka. Saya juga dapat aduan bahawa ada seorang kanak-kanak cerebral palsy yang memerlukan perhatian khas di kalangan kanak-kanak tersebut. Ya, seharusnya dia tidak dijaga di situ kerana kanak-kanak yang perlukan perhatian khas seperti cerebral palsy ini perlu diletakkan di tempat lain. Ini antara aduan, dan juga aduan yang mengatakan bahawa kanak-kanak ini diberikan baju hanya sehelai, sepasang baju sekolah yang memaksa mereka membasuh baju hari-hari. Jawapan Exco mengatakan bahawa ini nak latih mereka berdikari. Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam suasana anak-anak kita ini lasak dan baju kotor hari-hari, kalau hari hujan baju tak kering, ya, dan bagaimana keadaan mereka? Saya ini antara aduan-aduan yang saya terima dan juga saya sediakan dengan gambar-gambar Tan Sri Yang Di-Pertua. Dan apa yang berlaku sekarang, Tan Sri Yang Di-Pertua, seharusnya kita manage this crisis. Perlu wujud satu monitoring mechanism. Bukan menafikan, bukan buat PR exercise. Bukan Exco pergi ke pusat dan buat satu gimmick mengatakan segalanya selamat. Everybody's happy, everybody's safe. Sedangkan kalau gambar-gambar ini ada dikeluarkan, seharusnya tugas kita yang bertanggungjawab terhadap rakyat ini ialah untuk membuktikan bahawa gambar-gambar ini tidak benar. Sepatutnya kita tanya ini, kalau ini tak betul, mana datang gambar ni? Kalau nak kata itu mereka, kalau Exco nak nafikan ataupun mereka yang bertanggungjawab nak nafikan, mana datang gambar ni? How did it came about? Buktikan bahawa ianya bukan daripada pusat tersebut. Dan itulah cara kita nak manage crisis. Bukan cara dengan adakan PR exercise, kata Fauziah cari salah, pressure orang yang mengadu, whistleblower kena question, reporter kena question, SB telefon reporter. Itu cara manage crisis. Itu salah. Saya kesal kerana seharusnya kita lebih sensitif kepada that the interest of the child is first and foremost. Dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua, perlu wujud monitoring mechanism di mana NGO perlu dilibatkan sama.
perlu wujud monitoring mechanism dari luar yang seharusnya juga melibatkan beberapa stakeholders seperti wakil rakyat. Ya, saya kesal apabila saya pergi hari Ahad, saya tidak dibenarkan masuk. Saya tidak salahkan pengetua tempat, petugas-petugas, gate terkunci rapi. Saya minta izin untuk masuk. Saya tak dibenarkan masuk. Alasannya tempat itu tempat selamat. Betul. Tempat itu tempat selamat. Saya pun tak nak siapa-siapa masuk. Tetapi ahli parlimen wakil kepada rakyat, dia membawa kepentingan rakyat. Adakah kita menggugat keselamatan awam? Inilah persoalan-persoalan yang harus kita lihat ya di dalam monitoring. Perlu ada monitoring. Betul. Boleh mencelah, boleh tanya tak? Yang berhormat Kuantan, masa yang berhormat sebetulnya sudah berlalu. Cuma saya bagi seminit dua, itu sebab kerana pencelahan lagi, jadi masa tak ada. Boleh saya habiskan sikit Indra Mahkota, nanti celah yang lain. Dan monitoring mechanism ini perlu buat laporan awam. Perlu perlu kita buka kepada publik apabila kita buat monitoring begini. Saya juga ingin menyoal berkenaan dengan peranan Majlis Perlindungan Kanak-Kanak, ya, di mana peranan mereka dan apa yang mereka buat untuk membantu di dalam menyelesaikan masalah. Saya mencadangkan bajet tambahan sebagai jalan penyelesaian, Tan Sri Yang di-Pertua. Perlu diberi tambahan petugas-petugas, pekerja-pekerja untuk meringankan tugas pekerja-pekerja di situ, dan di banyak lagi pusat-pusat perlindungan yang lain. We have to prioritize dalam bajet kita. Jangan kita tarik bajet daripada mereka. Dan lebih baik lagi kalau kita wujudkan satu jabatan kanak-kanak. Satu jabatan kanak-kanak yang fokus, ya, di mana boleh diberikan tumpuan ya kepada kebajikan kanak-kanak dan semua aspek kanak-kanak dalam yang kita panggil tadi pelindungan kanak-kanak negara tadi. Tan Sri Yang di-Pertua, itu cadangan saya, dan saya ingin menyarankan bahawa kita uruskan perkara ini dengan baik, in a positive manner, bukan dalam cara untuk mencari salah, tetapi untuk penambahbaikan dan demi negara kita dan demi anak-anak kita. Sekian perbahasan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kuala Selangor.